Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur, dilimpahi rahmah dan barakah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini dalam siri pengajian online dalam syarah kitab Hakikat Kehidupan, insya-Allah dalam syarah kitab Hakikat Kehidupan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kajian ilmu kita ini, insya-Allah. Bantu sebarkan pengajian kita pada malam ini, bantu sebarkan, bantu memperkasakan program dakwah kita ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu atas perkara yang membawa kepada ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong pada perkara yang membawa kepada kemurkaan, kemungkaran, kerosakan. Jadi bila kata membawa kepada majlis ilmu, ini satu kebaikan, ketakwaan. Tidak tercapai nilai ataupun makam ketakwaan tanpa dengan ilmu kefahaman. Tak mampu dia mencapai tahap ketakwaan. Mesti dia melalui dengan jalan ilmu, tarik ilmu. Sebab tu makam ilmu ni sentiasa pada kedudukan yang paling tinggi. Agama itu diperolehi dengan kefahaman. Bukan dengan ikut-ikutan. Ataupun dengan kepura-puraan. Itu munafik. Taklid, jahil murakab. Jahil yang terhalang dia dengan kejahilan diri dia sendiri. Tak boleh. Jadi agama menekankan tentang umatnya ini meletakkan ilmu sebagai keutamaan. Sebab tu dalam kalam permulaan wahyu yang pertama itu turun, Iqra. Bacalah. Itu merujuk pada ilmu juga. Iqra. Iqra, dan tidak habis di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ilmu apa yang menjadi keutamaan bagi segala-gala ilmu? Itulah ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Nampak? Bila kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan segala kejadian. Untuk membaca dengan nama Tuhan, ini perlukan latihan. Perlukan ilmu kefahaman. Sebab bacaannya bukan dengan mata kepala. Bacaannya, membacanya adalah dengan mata hati. Sebagai contoh topik pada malam ini, kita menyambung kajian ilmu kita masih dalam tajuk, maudhu' atau tajuk, subtajuknya itu adalah hakikat yang ada. Dan kita mendalami atau memperhalusi lagi bagaimana nak memahami hakikat yang ada ini, apakah kaedah dia. Dengan apa kita nak melihat hakikat yang ada ini? Itulah dinamakan dengan jiwa, qalb, jiwa. Jiwa ataupun hati. Lalu dinamakan para ulama meletakkannya syarahan tentang melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati. Dan ulama meletakkan syarahnya, keadaan hati itu ada 3. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun salim, hati yang
sejahtera. Jadi qalbun marid, hati yang sakit, itu hati yang tidak mampu melihat. Ada hati tapi tidak mampu memahami dia. Qulubul la yafqahuna biha. Ini yang bahaya ni. Qulubul la yafqahuna biha, ada hati tapi tak nak memahami. Hati, peranan atau kerja hati adalah bukan sakit hati. Kerja hati atau amalan hati malah amalan yang wajib. Ingat, kita duk kadang-kadang tumpu yang sunat-sunat. Ataupun kita duk faham yang harus kadang-kadang tu. Sebagai contoh orang perempuan, bekerja tu harus. Harus, makan tu harus, cari duit tu harus. Tapi bila jadi wajib? Bila ada berkenaan atau kaitan dengan yang wajib. Contoh bekerja untuk mendapatkan nafkah. Nah, wajib bagi lelaki. Orang perempuan bekerja kerana nak memudahkan urusan nafkah suami. Maka sunat bagi perempuan. Itu pun kena tengok lagi berbagai angle. Bukan sewenang-wenangnya jadi wajib. Wajib ni Ustaz. Jangan. Jangan salah letak hukum. Jangan pandai-pandai menghukum. Nah, jadi amalan yang kita kadang-kadang tumpu amalan yang sunat. Ingat, saya sempat dulu muzakarah dengan Syekh Busamaha, Datuk Mufti Kelantan, Datuk Syukri. Kata beliau, selagi amalan wajib itu tidak sempurna, maka yang sunat-sunat tidak dikira. Ambil. Dok kita dok pulun yang sunat-sunat, lepas tu dok perasan banyak amal. Bahaya betul. Nampak? Yang wajib uhara. Terutama contoh macam perempuan. Isteri sebagai contoh. Nampak? Yang wajib bagi dia itu adalah keutamaan. Itu taat pada Allah dan Rasul dan pada suami sebelum buat amalan yang lain. Nah, perempuan ni dia ada penekanan kepada mentaati suami itu. Malah tidak terangkat ibadat-ibadat yang lain. Bermula dengan solat pun tidak terangkat. Kerana amalan yang utama, yang wajib tidak dikira. Itu mentaati. Taat. Itu amalan hati. Taat itu amalan hati. Bukan amalan jasad. Jangan ingat amalan jasad. Sebab ada orang buat perbuatan taat. Tapi tidak taat. Siapa? Iblis. Iblis perbuatan taat. Yang mana sebelum Iblis menjadi Iblis yang dinamakan Azazil. Wanita bekerja sunat. Belum lagi tu Puan Haliza. Belum lagi wanita bekerja sunat. Jangan salah, jangan ambil pula kod saya tu wanita bekerja sunat. Dah harus. Harus. Ya, Puan Haliza. Laki wajib. Sunat ni bila dia gunakan hasil ni untuk membantu suami. Tapi kadang-kadang kira juga. Tapi kira tak jadi lah. Itulah dia. Tuan Natah, begitulah antara syarahan yang saya duk bincang dengan Mufti Kelantan. Itu memang kalau solat yang lama, yang wajib itu banyaknya lompong. Bimbang-bimbang yang sunat tidak dikira. Sebab tu kena ada azam untuk menjaga solat yang wajib. Istighfar, taubatan nasuha atas kesilapan melambat-lambatkan solat, meninggalkan malah. Kena azam. Lepas tu pada masa sama qada dan ganti. Qada dan solat sunat lah. Jangan abaikan terus. Sebab itu apa yang dibincangkan. Walaupun ada khilafnya. Ada yang dikira, yang tidak dikira tu qada tu kan. Tapi kita ambil yang dikira lah. Sebab hutang kan. Ibarat gitulah. Berapa banyak ustaz saya tak terkira. Dah kalau tak terkira buat je lah. Anggaplah tambahan exercise kan. Anggaplah exercise tambahan. Jangan buat sardin gitu je. Hutang tak bayar. Hutang orang kalau tak bayar, penin. Ini hutang dengan Allah SWT. Baik, berbalik dengan Iblis tadi. Perbuatan nampak taat. Perbuatan, tapi hakikat tidak. Taat ni adalah sujud. Taat ni adalah sembah, menyerah. Itu taat. Taat itu amalan hati. Ketaatan yang datang dari hati diterjemahkan dengan fizikal. Itulah panggil af'al. Baru datangnya af'al, barulah seiring dan sejalan dipanggil. Barulah rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'linya selari. Ini tidak. Kadang-kadang rukun fi'li jalan dulu. Rukun qalbi tak ke mana-mana pergi. Rukun fi'li nampak hebat. Rukun qauli tu dia. Cakap. Berabuk-rabuk. Berperi-rapi cakap. Tapi tengok qalbi tak dikira. Tu bahaya. Taat duduk kat hati.
terjemahan taat itu dizahirkan dengan perbuatan. Sudah pasti raja, sang raja yang taat, itu sudah pasti akan menundukkan rakyatnya. Kata ulama, dalam syarah Ba'ati ni, hati itu adalah raja. Raja, akal itu adalah penasihat. Anggota badan, itu rakyat. Jadi kalau hati dia, raja sudah taat, jadi penasihat, itu akan tunduklah. Rakyat akan akur. Jadi, kalau hati sudah taat, maka akalnya itu akan sihat. Akalnya akan memberi nasihat-nasihat yang bagus. Tak adalah nasihat yang buruk-buruk lagi dah. Perbuatan, sudah pasti perbuatannya akan turut akur. Itu kaedah dia. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi bila kata kita tekankan mata hati, ini amalan wajib. Ya. Bila mata hati, sikit ulang mata hati. Macam mana nak tahu pasti selari? Fokuslah kepada amalan yang utama, hati. Fokus menjaga hati, sebab tu bersihkan hati, bersihkan hati. Maka selarinya yang luaran itu, pastikan yang sah. Puan Fazilah. Syariat ni pastikan buat ikut apa yang telah digaris pandukan. Tu. Hati ni nak selari dengan syariat tadi. Macam mana? Nak tengok berubah tidak kita punya keadaan hati kita. Masih tak sama dengan perangai kita yang lama duk masih busuk hati, iri hati, dengki, ujub, sum'ah, takabur. Maka kalau masih ada perkara-perkara itu, maka masih kita tidak mampu melihat dengan mata hati. Sebab tu dalam perjalanan bab hati ni, ulama meletakkan dalam perbahasan tazkiyah. Itu pembersihan, tazkiyah, penyucian. Yang dimasukkan dalam perbahasan takhalli, pembersihan. Sebab kita ni nak betulkan penglihatan sebenarnya. Mata kita duk kabur mata kita. Mata ni antara nikmat yang cukup besar. Mata. Main. Tapi ada juga Allah takdirkan mata fizikal ni ada yang tidak nampak. Contoh. Tapi Allah nak bagi ajar tentang mata ni. Sekiranya mampu melihat banyak perkara yang boleh dibuat. Apalagi kalau sekiranya mata hatinya itu mampu melihat. Maka hidup dia tidak akan terikat. Hidupnya akan luas, seluas-luasnya. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita perdalamkan perbahasan kita ini, yang pada malam yang penuh barakah ini, kita akan sambung perbahasan bagaimana kita nak memahami, memperhalusi yang dinamakan dengan mata hati. Dengan mata hati. Ingat, kerja hati, amal hati itu apa? Dan itu amal hati ini wajib. Hukumnya. Tak selesai amalan hati, tak selesai semua. Jangan main-main. Malah syariat yang kita lakukan itu sepatutnya menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Tidak boleh. Contoh solat, kita buat amalan-amalan syariat, perbuatan yang luaran, tapi dalam hati kita busuk, kotor. Dia akan jadi munafik. Munafik tempat dia lebih dalam daripada kafir. Jangan main-main. Itu dia. Jangan sekadar perbetulkan luaran semata-mata. Jangan sibuk, perhiasi luaran semata-mata. Tanpa kita melupakan apakah yang utama. Hati. Hati baik semua Nabi katakan. Ala inna fi jasadi mudghah. Fa iza salahat jasada kullu. Fa iza fasadat jasada kullu. Ala wahya qalbi. Ingat. Sebab itu, kalau kita lihat dengan keadaan COVID-19 ni, penyakit. Yang mana penyakit COVID-19 ni, walaupun kita sudah mendapat satu suasana yang Allah dah bukakan kembali dengan keadaan kita dah kembali sedikit terbuka. Ada ruang yang telah dibenarkan. Namun, kalau kita lihat, kita masih berjaga-jaga sebab masih ada penyakit. Jadi hati yang tidak mampu melihat itu hati yang marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ni tidak mampu pergi ke mana-mana. Orang Jawa kata cannot go. Cannot go. Hati yang sakit ni cannot go. Tak boleh pergi mana-mana. Malah hati yang sakit ni akan membuatkan diri terperangkap. Dikuarantinkan. Nampak? Jadi ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Sebab tu kalau kita lihat, nak masuk ke masjid. Cuba tengok. Yang berpenyakit tak boleh masuk ke masjid. Kalaulah sekiranya penyakit hati ni diukur sebagaimana penyakit secara zahir,
Oh ya Allah, tak tahulah berapa ramai boleh masuk masjid. Allahu Akbar. Ini satu perkara yang perlu kita fikirkan, kita renungkan dengan kefahaman yang mendalam. Lepas tu jangan main-main bab hati ni. Bab hati ni tak boleh main-main. Bagaimana KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia begitu serius menangani penyakit COVID, penyakit berjangkit. Kita menangani bab hati tak serius. Main-main. Macam mana kita nak baik, nak sembuh? Lepas tu bagi alasan. Alah Ustaz, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Alasan kerja. Lepas tu menyalahkan. Payah, sulit, hati sulit. Di mana keadaan ini nak berubah? Sidang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Jadi sebab itu, kita tidak teliti. Kita tidak benar-benar memahami sebenarnya. Kita tidak meletakkan satu prioriti untuk memahami hati ni. Kita ingat, pukul rata je. Ataupun ngaji-ngaji nanti fahamlah. Baca Quran dia baiklah. Memang, ubat hati itu baca Quran. Maka lunturlah seluruh penyakit hatinya. Tapi sebelum nak baca Quran itu, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, hudal lil muttaqin. Ini kitab tiada ragu. Baca Quran itu rukun iman. Rukun iman baca Quran. Ya, beriman dengan kitab. Rukun iman bukan rukun Islam. Bila kata rukun iman, bacaannya itulah bacaan dengan iman, dengan yakin. Berapa ramai baca Quran tapi masih menentang Allah. Ini satu penghinaan. Ini yang berlaku dengan iblis. Perbuatannya taat, tapi hakikatnya menentang Allah Ta'ala. Ini yang berlaku. Ketika Allah kata, wa iz qulna lil malaikati judu li adama fasajadu illa iblis. Tak nampak dia bahawa ini satu suruhan daripada Allah. Jadi nampaknya adalah Nabi Adam AS. Ketika orang wanita, orang perempuan disuruh taat kepada suaminya, argue. Why? Kenapa saya nak taat sebegitu rupa? Suami saya ni siapa? Dia ni siapa? Persoalan pun timbul. Sebab dia buta dalam melihat suruhan Allah Ta'ala. Semua suruhan dipertikaikan. Sebab apa? Sebab inilah kegagalan dalam melihat mata hati. Gagal kita melihat bahawa ini satu suruhan. Sebab tu amal hati, membersihkan hati ini wajib. Wajib. Jadi, sekiranya lah Allah zahirkan penyakit hati ini seumpama penyakit zahir, bayangkan berapa ramai agak-agak yang sakit hati tidak dibenarkan masuk dalam masjid. Berapa ramai akan ditendang ataupun Al-Quran akan tutup. Al-Quran tidak akan berfungsi bagi orang yang ada sakit hati. Sebenarnya. Tapi sebab kita nak galakkan orang baca Quran, kita cakaplah baca Quran. Dan ulama' pun menggalakkan. Daripada tak baca, teruk lagi. Tapi bayangkan sekiranya lah Allah zahirkan penyakit hati ini secara bentuk syariat, maka silap-silap baca Quran, Al-Quran tutup tu. Pap, tutup sendiri. Dia tak mau tengok. Macam kita lah. Kalau kita tengok orang sakit hati, kita nak tengok muka dia. Suami isteri kalau bergaduh, nak tengok muka? Tak tengok. Tak pandang dah. Orang kalau kita tengok sakit hati, kita nak tengok muka? Tak tengok. Saya nak tanya, Al-Quran itu kalamullah. Datang dengan sakit hati. Agak-agak Allah nak tengok ke? Sakit hati ni dengan ada sifat ujub, riak, takabur, sombong, sum'ah. Allahu Akbar. Dengan menentang hukum Allah. Allah suruh tutup aurat, masih lagi lihat. Allah suruh tutup aurat, lihat. Allah suruh kata jangan dengki, dengki. Allah kata lapang hati memaafkan, masih menyimpan. Jadi banyak isu-isu yang bersarang dalam hati ni. Sidang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Menyebabkan amalan kita itu terganggu. Sebab itu jaga hati. Maka terpelihara semuanya. Sebab itu menjadi ukuran. Susahnya nak menjaga hati bila kita letakkan hati pada kita. Puan Aziah. Susahnya hati ni bukan sebab susah nak menjaga. Kita ambil mudah sebenarnya. Saya nak ubah perkataan susahnya nak menjaga hati ni sebab kita ambil mudah menjaganya. Sebab tu jadi susah. Dia kalau kita teliti dalam penjagaannya, maka Allah akan mudahkan. Tapi apabila kita ambil mudah tentang hati, alah ustaz, tak apalah. Alah ustaz, orang perempuan macam itulah. Alah ustaz, Allah je, Allah susahkanlah nanti.
Sebab hati ni pada Allah, bukan pada makhluk. Hati ni pada Allah. Ya mukallibal qulub. Nabi ajak. Sabbit qalbi ala din wa ala ta'atik. Hati yang sakit sangat bahaya Ustaz. Dia kena rawat segera. Benar. Benar Tuan Mazlan. Macam mana Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, begitu teliti dan begitu sangat serius tentang penyakit hati, maka sepatutnya kita orang yang beriman, yang nak jumpa Allah, lebih-lebihlah. Sebab hati ni akan melibatkan sama ada kita jatuh di lembah munafik, syirik atau beriman. Kita tak ada istilah tengah-tengah. Dengan Allah is very clear cut, straightforward. Sama ada you ni orang yang munafik, kazabta, pembohong, atau kafir, atau beriman. Allah kata. Tak boleh kita kata saya ni nak kata beriman tak berapa dah sangat Ustaz. Oh jangan cek pasal. Nampak? Jadi, sebab itu sebenarnya mata Allah SWT. Kita nak kena memahami dulu dengan Allah. Hati kita nak teliti. Bila kita ambil serius tentang hati, maka datanglah mudahnya. Kemudahan datanglah sebab kita ambil serius. Dia jadi susah tu bila kita ambil mudah. Ambil mudah, dia akan jadi susah. Contoh, orang perempuan. Bayangkan dalam semua pintu syurga, dia boleh masuk semuanya. Ikut-ikutkan amalan banyak. Amalan istighfar, amalan puasa, amalan duha. Amalan pintu masuk tanpa hisap. Tapi, dengan dia menjadi isteri yang solehah, dia boleh masuk ke semua pintu yang dia nak masuk. Lalu, seorang isteri yang mula memikirkan dengan logik akal, dia kata apa? Susahnya lah nak jadi isteri solehah ni Ustaz. Susahnya. Saya pun cakap, susah ke tak nak? Tu je. Susah ke tak nak? Sebab kalau nak tak jadi susah. Kalau nak tak jadi susah. Yang susah tak nak. Naklah Ustaz. Dah kalau nak, kenapa duk bagi alasan susah? Isunya adalah kita ambil mudah. Itu jadi susah. Kita ambil mudah. Ambil mudah tu yang terlepas tu. Dia bukan susah sebab susah. Sebab Islam ni sejahtera. Islam itu indah. Islam itu tenang, bahagia. Mana mungkin nak mendekati kebahagiaan. Mana mungkin nak mendekati ketaatan. Mana mungkin nak mendekati yang maha menjadikan. Tiba-tiba kita jadi terseksa. Orang Jawa kata cannot brain. Melainkan kita masih membawa niat dalam hati kita ni dunia buta. Kita berjalan dengan masih buta. Tidak ada bimbingan yang sempurna. Kita duk bimbing nampak dengan amalan kita je. Tak apa Ustaz, saya amal ni, saya okey ni. Saya buatlah amalan. Saya buat je lah. Sebab tu perlukan bimbingan. Nampak? Boleh minta hati yang baru. Ya, ulama mengajar juga untuk minta hati yang baru. Sebab hati itu pada Allah kan. Silanya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Banyak mereka semua kata dakwah yang baik tapi cakap apa yang tak seiring. Mudah-mudahan percakapannya itu seiring dengan kata-katanya. Kita tak naklah menghukum Puan Norish. Mudah-mudahanlah kata-kata yang ditulis itu membetulkan diri ni. Sekiranya kata-kata baik itu disuruh-suruh untuk orang jadi baik, tapi hatinya tidak baik, kita bimbang jatuh munafik. Tapi mudah-mudahanlah kebaikan yang kita lakukan itu sehingga orang melihat kita ni, oh baiknya, oh bagusnya Ustaz, oh hebatnya, oh jangan cek pasal. Kalau kita tak berazam untuk perbetulkan seiring dengan dalaman, hakikat dan syariat, hati-hati. Maknanya kita hanya perbetulkan luaran sementara dalam lantaklah, tak apalah. Yang penting Allah tahu. Dalam ni tak apalah. Nak buat macam mana dalam ni? Alasan. Yang penting luar saya dah buat macam ni. Saya dah bertutup-litup dah. Daripada orang lain yang tak pakai tudung apa, itu belum tentu baik. Oh, dia nak nyalahkan orang. Daripada dulu saya lagi teruk, sekarang kita okey dah ni. Maknanya apa tu? Maknanya dia tak nak teliti bab dalaman. Patutnya sekiranya Allah dah gerakkan dia untuk berubah, pakaian berubah. Dia kalau basic yang mesti akan berubah dekat luaran ni. Kalau orang perempuan aurat dia akan
automatik berubah. Peliklah cerita pasal Allah tadi buat aurat dia. Wallahualam. Contoh macam saya lah kan. Cerita agama tapi haruk kefi kan. Apa pandang-pandang. Mesti perubahan. Mesti akan berlaku pada perwatakan pakaian. Itu basic tu. Tapi bila kita dah mula pakai. Bukan menampakkan kebaikan yang sebenarnya kita ni jahat. Maknanya dah mula kalau dah pergi kepada tempat-tempat kebaikan. Duduk dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Atau ditemukan dengan orang-orang yang kebaikan. Takkan kita masih membawa penyakit hati kita ni? Mana kita akan masuk ke lembah munafik. Allah dah dorongkan tu. Maknanya kau suruh jadi baik dah tu. Kalau Allah tak nak kita jadi baik, Allah tak jumpakanlah orang baik-baik. Ini dah jumpa syariat. Orang dah nampak kita ni ahli majlis ilmu, ahli masjid, ahli Quran, ahli tadarus. Tiba-tiba dalam bak hati, tak apalah Ustaz, hati Allah je yang tahu. Banyak cantik. Banyak cantik. Itu maksud dia. Jadi makna kata, cakap bukan kata setakat isi soleh, semua benda cakap senang. Semua senang cakap. Sebab tu Islam bukan sekadar cakap. Sebab tu Allah akan uji. Sebab tu sebelum ni kita dah sentuh bab ujian. Takut nak bincang bab ni. Sebab biasa kita suka cakap je. Kita tak nak buktikan. Kita tak nak fight. Kita tak nak mujahadah. Maka kalau kita tahu tak semudah cakap, so please provekanlah, buktikanlah. Macam jadi isteri solehah. Takkan duduk, saya nak jadi isteri solehah. Kita boleh fikir dah. Kita boleh fikir logik. Orang lain nak dapat dunia punya separuh mati nak dapat dunia. Kita nak dapat syurga yang hidup selama-lamanya, takkan duduk saja lunjuk kaki. Makan super ring contoh kan. Tengok kuliah depan TV, tengok nyanda. Mudah-mudahan Allah terima saya. Itu nama talbis. Dia tak nak bersusah-susah untuk agama. Kalau dunia sanggup susah-susah. Untuk agama, nyanda. Kita tak boleh jadi tekanan dalam agama ni. Nampak kena talbis lah tu. Maknanya kita kena susahkan diri kita ini untuk perhalusi dalaman, untuk perhiasi luaran kita tu. Biar seiring. Itu kena faham. Susah jaga hati tu sebab kita masih letak kat diri. Hati serah pada Allah. Hati masih ada pada dunia. Hati kita masih ada ghairillah. Nampak? Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Tengok tepi pantai, jangan tengok pantai, Puan Anis Parina. Tengok yang menciptakan pantai. Tengok kebesaran Allah Ta'ala pada kejadian. Itulah namanya berjalan di atas muka bumi. Bukan jalan-jalan cari makan. Tak guna kalau jalan-jalan cari makan. Baik, makan kat rumah. Ngambil duit, contoh. Baik. Jadi, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Tuan Azman kami, kat luar baik, pijak semut pun tak mati. Balik rumah, mengaum jeling. Allah, keluar saka jadian. Betul? Itu biasa lah tu. Itulah ujian. Suami, ya. Inilah dia. Kita banyak takut daripada manusia melihat. Tapi kita tak sedarnya Allah sedang melihat kita. Perangai kita yang depan orang lain, belakang orang lain. Allahu Akbar. Kita malu dengan, kita buat dosa ni, malu dengan orang. Tak malu dengan Allah. Al-haya'u minal iman. Malu sebahagian pada Allah. Kita hanya nak lari daripada pandangan manusia. Tapi tak nak jaga dengan pandangan Allah. Ni yang bahaya. Sebab tu bila kita letakkan kajian tauhid dan tasawuf dalam kehidupan kita, ni maknanya kita nak meraih perhatian Allah. Kita nak perbetulkan kembali landasan kita. Dengan bantuan Allah. Allah dah bantu dah kita ni. Terlampau banyak Allah bantu. Allah bantulah dengan Allah. Kalau dengan kita rasa tak jumpa dah. Habis dah kita. Sebab itulah dengan Allah. Bila kata dengan Allah, maka banyak yang Allah mudahkan daripada yang susahkan. Banyak Allah mudahkan. Sebab tu datanya husnuzan, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, sebab tu kita teruskan kefahaman kita.
banyak kebatilan. Memang kalau kita lihat, ya Tuan Abdul Hafiz. Komen baik, saya cuba nak reply komen tersebut, tak kesampaian, macam berat. Tak semua komen perlu kita, tak semuanya kita perlu komen Tuan Abdul Hafiz. Ingat, bila kita buka kebenaran, itu perlu hujah. Jadi kalau sanggup berhujah, silakan. Tapi jangan sampai berbalah. Ingat, kita berhujah bukan nak berbalah. Berhujah, tetap hujah. Balah, nafikan, hentikan. Sebab kalau kita tidak bersedia, akan berlaku perbalahan. Itu saja. Kalau rasa seperti beban, maka ya, mendoakan je lah. Itu saja. Memang, kebatilan itu pasti bermaharajalela. Komen-komen. Tapi kita doakan. Doakan dengan kebenaran. Ya, ini kita melihat dengan mata kebenaran. Seperti mana contoh kita nak teruskan pendetilan kajian kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Suka saya tekankan di sini, dalam kita nak menumpukan ataupun menentukan hala tuju kehidupan, itu mesti bersandarkan kepada torik nubuwah, jalan-jalan kenabian. Bila torik nubuwah itu, mestilah bermula atau mengikuti Nabi SAW, sebab kita umat Nabi SAW. Maka torik atau jalan yang Nabi bawa itu adalah jalan menuju kepada Allah. Baik. Bila kata menuju kepada Allah, maka jangan buat tanggapan kita sendiri. Sebab menuju pada Allah, Allah nak apa yang Allah nak, bukan apa yang kita nak. Maka caranya adalah melalui kalam Nabi SAW. Melalui kalamullah Al-Quran. Maka di sini sedang jemaah mata Allah SWT. Bila kita lihat jalan menuju Allah, itu bermula dengan siddiq. Macam tajuk malam ni, pecahan pada siddiq. Bila kata siddiq, bila kata nak menuju pada Allah, dengan apa Ustaz? Dengan amalan yang banyak? Amalan apa yang kita faham? Nah, bila kata siddiq, benar, itu amalan hati. Kemudian terjemahannya perbuatan. Maka menuju pada Allah itu dengan hatimu. Itu dia. Dengan hatimu menyerah kepada Allah. Sebab tu iman itu makna tasdik bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Macam mana nak tahu hati kita serah pada Allah Ustaz, bukan pada diri? Kita akan redha atas setiap yang berlaku. Bagus soalan Puan Fazila. Agama mengajar kita untuk menerima. Beriman itu maknanya mempercayai. Islam maknanya berserah. Apa makna berserah? Apa makna percaya? Apa makna takrif-takrif membenarkan? Itu perbuatannya akan berubah menjadi orang yang menerima. Sebab tu apabila seseorang itu telah disinari dengan cahaya keimanan dan hati ini telah diserahkan kepada Allah, di saat Allah uji dia, dia boleh menerima. Sebab tu kita lihat ujian-ujian zaman dahulu. Allahu Akbar. Dengan Allah uji dengan contoh sebagai contoh kita ambil Bilal bin Rabah. Diuji di 4 batu. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Maknanya apa? Itulah ciri-ciri orang yang hatinya serah pada Allah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, seorang yang hebat perkasa, ketika iman menyerap masuk dalam jiwanya, maka masuk iman menyerap masuk, maka hati serah pada Allah. Bila hati serah pada Allah, apa yang berlaku? Dia tak ada memberontak. Tak ada nak duk jumpa Nabi merungut. Tak ada tak puas hati, duk geram, tak ada. Sepanjang 13 tahun berada di Makkahul Mukarramah, di saat dakwah secara sulit, ditentang, ditekan, diprovok, tak ada lagi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an bingkas bangkit nak pukul orang, tak ada. Dia terima keadaan itu. Tak apalah kita, walaupun ada kekuatan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an jangan main-main. Masa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an nak berhijrah ke Madinah, buat announcement. Buat announcement. Nak siapa nak rasa nak jadi janda, halang. Bini dia nak jadi janda, halang. Siapa nak rasa anak jadi yatim, yatim piatu, halang aku. Nampak? Dia cabar orang tuan. Kenapa tak dimulakan dari awal?
Dari seawal masuk Nabi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ini 10 yang terawal masuk Islam. Ada masa 12 tahun, 13 tahun dekat Mekah tu untuk buat apa-apa saja. Nak revenge ke, nak pukul ke, nak menentang ke, boleh. Kenapa tidak berlaku? Kenapa? Kerana nampak Allah. Bila kita nampak Allah, yang nampak maknanya dengan hati yang faham bahawa ini ketentuan Allah, Allah nak uji kita, maka kita akan terima. Kita terima tu kerana kita yakinlah. Orang yang menentang, tak menerima hukum, contoh Allah suruh terima, tak terima, maka itu hatinya tidak berserah pada Allah Ta'ala. Allah bagi susah, tak terima kesusahan, menentang. Kita tak boleh susah ni. Kita kena bangkit. Tengok macam tu kah? Duk pusing-pusing susah kah tengok? Duk nak lawan. Dia nak lawan susah tu. Tengok siapa mana nak lawan. Nak lawan pula dengan duit. Dia ingat duit tu boleh beli kesenangan tak? Sekadar beli kesenangan. Dah ada kesenangan susah balik. Ini natijahnya. Apabila tidak berserah pada Allah Ta'ala. Dia nak lawan. Bagi senang pula, lawan pula. Dah berlumba-lumba kesenangan. Orang ni tukar ni, dia pun tukar. Dia pun jadi tak senang. Dah senang tapi tak senang. Apa? Tak duduk. Tak senang duduk dia. Macam mana tu? Itu makna tidak berserah. Apa? Baik. Bukan fobia tak. Dia jadi fobia tarikat ini apabila tiada kefahaman. Itu saja. Tarikat ni jalan. Torik. Bahasa Arabnya torik. Bahasa Melayunya jalan. Dia jadi fobia tu apabila tak faham. Jangan kita takrif. Contoh macam fobia dengan poligami. Ramai fobia dengan poligami. Kenapa nak fobia dengan poligami? Poligami tu tak salah. Poligami tu bukan cerita pasal bini-bini. Poligami tu bukan cerita pasal tok laki. Poligami tu bukan cerita pasal giliran sana sini. Poligami tu bukan cerita pasal nak bagi-bagi berapa sana sini. Bukan. Tapi masyarakat yang gagal membawanya, itu sibuk cerita laki bini, bini sana sini. Itu je cerita dia. Tunjuk, gambar bini. Fobia lah orang. Sebab tak semua orang melalui perjalanan itu. Sebut nama Allah. Sebutlah. Tapi tak membawa kepada Allah. Jadi orang fobia lah. Jadi kesilapan tangan-tangan kita sendirilah. Macam tarikat. Tarikat tak salah. Yang salahnya pembawa. Bila pembawanya salah bawa, jadi dengan nama-nama pun salah sekali. Islam tak salah. Islam tu sentiasa tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kerana pembawanya, penganutnya salah bawa, dengan agama-agama dipersalahkan. Macam inilah orang Islam. Macam inilah ni ustaz-ustaz. Ustaz pun kena sekali. Sebab apa? Sebab salah bawa. Sebab ikut pengalaman. Sebab itu dalam kajian kehidupan, saya letakkan jangan belajar dengan pengalaman. Jangan belajar dengan keadaan. Tak semua pengalaman dan keadaan itu benar. Belajar dulu dengan kebenaran. Kemudian baru cerita pengalaman tu. Kalau sekiranya ada, kalau tak ada, tak payah. Itu. Nampak? Ya, Puan Zurina. Dalam ujian hati ni, bila teruji, cuba untuk hadapi dengan sabar dan seraba pada Allah. Sehinggakan sampai rasa seperti tak membeban pun. Adakah itu yang dimasukkan dengan serah segala pada kekuasaan Allah? Iya. Bila kata serah tu, Allah angkat beban. Masalah masih ada. Beban tiada. Beban tak ada. Masalah ada. Beban tak ada. Bila beban tak ada, maknanya itu namanya berserah. Bukan berserah tu berserah perbuatan. Jangan salah faham. Sebab kita ada makam ikhtiari, makam jasadi, makam af'al. Kita masih perlu menyelesaikan isu itu. Tetapi hebatnya orang beriman, penyelesaiannya ialah dengan iman. Dengan mata hati. Maka dia menyebabkan penyelesaian sesuatu isu itu tidak menjadi mudarat. Tidak menjadi lebih jauh tersesat. Macam contoh, kita susah. Terbeban dengan kesusahan. Terbeban dengan kesusahan. Tak suka kesusahan. Jadi orang yang tidak beriman ni, dia melihat kesusahan itu sebagai satu bebanan bagi dia. Dia tak serah pada Allah. Dia serah pada usaha. Dia serah pada harta. Maka dia berusaha. Akhirnya, kerana tidak berserah pada Allah,
kesenangan. Allah takdirkan dia senang. Satu masa kesenangan itu merosakkan dia balik. Itu maknanya hatinya tidak tenang. Tak tenang. Terbeban dia. Nah, jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka di sini, kita nak memahami pengalaman biasa lebih pada individu. Benar pun nanti Zulaikha. Pengalaman biasa lebih pada peribadi. Peribadi dan keadaan. Dan mungkin keadaan sudah berubah. Peribadi juga mungkin akan berubah. Maka perubahan berubah yang tidak kekal. Ini tidak boleh jadikan sebagai evidence base. Kan kalau kita jadi nak buat satu kajian sains kan, dia kan ada pemalar, pemboleh ubah. Kalau nak jadikan sebagai sandaran yang kekal, kita tak boleh sandarkan benda yang berubah-ubah. Sebab tu logik ataupun asas kenapa tak boleh sandar pada pengalaman. Tak boleh sandar pada sebab pengalaman sentiasa berubah. Keadaan sentiasa berubah. Yang tidak berubah itu kebenaran. Kekal. Stick. Sentiasa berada di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu maknanya. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Maka kalau kita lihat daripada paparan skrin kita ini dalam nota. Muskat 67. Kita masuk muskat 67. Baik. Edisi lama muskat 53. Baik. Okey. Kalau kita lihat di sini sedang jemaah mata Allah SWT, cuba lihat gambar rajah pelaksanaan. Tengok dulu gambar rajah pelaksanaan. Maka di sinilah bila kata latihan melihat dengan mata hati ini, kita mendefinasikan semula ataupun kita mentakrifkan semula. Kita nak takrifkan macam semalam kita sentuh tentang keluarga. Kita nak takrifkan semula keluarga tu apa sebenarnya. Bila mentakrifkan semula, ini mendedahkan semula kesedaran terhadap kejayaan yang sebenar bersandarkan kepada hakikat sebuah kehidupan. Ini nama pandangan mata hati. Ini dia. Maka bila kata mendefinasikan semula. Ini yang apa maksud mendefinasikan semula? Sebab kita mungkin terikat dengan definisi lama. Ini panggil pahaman nenek moyang contoh. Pahaman berdasarkan pengalaman. Pengalaman tu tak benar. Tapi pengalaman itu banyak mengajar saya, Ustaz. Pengalaman tu benar tidak? Saya tak tahu. Dia pun tak boleh pastikan benar atau tidak. Tapi jadi dia buat. Belum tentu jadi itu benar. Belum tentu jadi itu benar. Contoh, yang makan ilmu hitam. Syirik khurafat. Oh jadi. Jadi saya santau orang mati. Oh jadi mati sebab santau saya. Kalau kita tengok ada duka-dukanya secara sekarang dah ada live kan. Depa buat seorang ustaz Ustaz Ujong Bustami ke. Dia selalu jumpa dia konfront depan-depan. Nampak? Yang satu pihak ni dia anggap dia betul. Rupanya tertipu. Dia ingat dengan dia punya apa benda tu, dia punya mantra-mantra tu bagi mati. Sedangkan batil. Walaupun dia dah berapa lama Pak katanya. Berapa lama ini mempraktiskan ini ilmu ini? Ya sudah 20 tahun katanya. Oh, mau dicuba katanya. Mau cabar pula kadang-kadang tu kan. Saya ada banyak pengalaman. Awak apa ada? Katanya. Nak cabar saya? Biasa gitu. Hati-hati. Hati-hati. Seronok topik semalam mak dan ayah. Alhamdulillah Puan Juliana. Malam ni boleh kita perdalami lagi. Kita perdalami lagi. Baik. Jadi, sebenarnya mata Allah SWT. Itu kena pasti puas hati Zulaikha. Tak semua benda itu kita boleh kaitkan dengan semudah itu. Tapi kena kajilah. Kalau ada kaitan dengan Hindu lah. Itu kena kaji. Maksudnya begitu. Pengalaman diri itu. Lebih pada pengalaman hidup kita. Kejayaan kita ni. Kejayaan kita ni. Banyak terikut-ikut dengan pahaman luaran. Tidak mengikut pahaman kejayaan sebenar. Contoh, kita bahas tentang kejayaan. Contoh nak berjaya. Kita lihat dengan apa nak berjaya. Dalam hidup ni nak berjaya dengan apa? Jawab. Kita tak nampak istilah berjaya pun kita tak boleh nak bagi takrif sempurna. Walaupun pakai berjaya. Berjaya Holding. Oh nama berjaya. Punya nak berjaya tu. Nama company pun berjaya. Nampak? Kita nak ambil istilah kejayaan. Kan kita sedang membincangkan tentang kehidupan betul. Ramai yang membincangkan kehidupan dan nak berjaya.
kita pun ambillah agama, tapi tidaklah berdasar agama juga, sebab tengok cara buat dia macam tak ikut agama. Maka itu istilah menggunakan agama. Nak ambil dalil membenarkan diri dia. Itu salah. Patutnya kita yang kena ikut agama, bukan agama ikut kita. Jadi banyak tarif-tarif definisi kejayaan. Contoh kejayaan dalam keluarga ni bagaimana? Adakah kejayaan itu dengan dikira harmoni saja? Harmoni maksudnya mak kena mengalah dengan anak, anak tu biarlah, asalkan jangan gaduh-gaduh lah. Ya, asalkan jangan gaduh-gaduh tu berjaya lah. Habis itu kalau tidak tertegaknya hukum Allah, adakah itu dikira sebagai kejayaan? Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu baru satu kupasannya bab bersanding tu, Puantika Zulaikha itu minor subjek tu, furuk pecahan. Yang kita tengok perkahwinan tu ikut adat ke tidak? Kahwin tu. Adat. Oh jangan. Adatnya apa? Oh ini laki saya. Duk sibuk, nak kahwin dia, jangan. Adat, pemikiran berjaya ni apabila, ada satu quotient tu, ataupun kata-kata tu ada seorang tu dia tulis. Saya tak bangga diminati oleh ramai lelaki. Orang perempuan tulis. Tapi saya bangga bila diminati oleh seorang lelaki yang tidak meminati ramai perempuan. Itu. Itu dia letakkan satu kejayaan bagi dia. Saya tak bangga diminati oleh ramai lelaki. Sedap dia kata tulis tu kan. Tapi saya bangga diminati oleh seorang lelaki yang tidak meminati ramai perempuan. Ini statement apa? Nak berjaya seorang wanita, nak berjaya bagi seorang wanita itu adalah mengikut dengan peredaran zaman. Wanita tidak seperti dulu lagi. Apa yang tidak seperti dulunya? Dulu kalau nak dibandingkan dulu, zaman jahiliah, wanita tak wujud dah zaman sekarang ni. Nampak? Malah kalau nak dikaitkan dengan zaman dulu, zaman Nabi Adam AS, kalau sekiranya Allah tidak perkenankan permintaan Nabi Adam AS untuk ada pasangan, tak ada perempuan. Nampak? Jadi ikut agama, kefahaman. Ini Puantika Zulaikha, itu perbincangan buruk dia. Itu kitab fikihnya. Dia kalau bincang bab tu kan buka kitab lah. Perbincangan bab aurat. Ambil yang jumhur lah. Kita mazhab Syafi'i, jumhurnya tak kat mana? Nampak? Jumhurnya, kalau dah ulama jumhurnya meletakkan pusat dalam lutut. Peha ni ada perbincangan lain. Ni fokus pada perbincangan kita malam ni. Jangan lain tajuk. Lain tajuk kan saya nak mengurai tu kan, tak jawab kan bersalah lah tak jawab. Baik. Contoh wanita kena bangkit. Contoh wanita kena bangkit katanya. Jangan lagi dipermainkan oleh kaum lelaki. Jangan lagi disia-siakan oleh wanita itu harapan nusa dan bangsa. Definisikan balik. Hati-hati dalam mendefinisikan istilah kejayaan dalam kehidupan, kejayaan bagi seseorang, kejayaan bagi wanita, kejayaan bagi suami, kejayaan bagi anak. Apa istilah kejayaan? Ini kena definisikan. Itulah kita mula meletakkan pandangan mata hati sebagai panduan. Kejayaan bagi seorang wanita bukan dengan hartanya, tetapi dengan betapa taat dia dengan suaminya. Itu je lah. Sebab itu yang Nabi suruh. Kejayaan bagi seorang lelaki itu adalah bagaimana sedetail mana, sesungguh mana dia untuk mendidik ahli keluarganya. Lelaki yang ada keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Takkan nak lawan Allah. Soal tahrim. Hebat dia, tegas mana dia untuk membimbing ahli keluarganya daripada terjebak, terjerumus ke kancah lembah neraka. Itulah berjaya. Bukan berjaya membina aset dengan satu cawangan yang ramai banyak. Itu tidak dikira di sisi Allah. Sebab tu Nabi SAW banyak habis masanya itu dengan dakwah dan keluarga. Nabi SAW tumpu itu. Jangan main-main. Macam keluarga ni secondary. Tak apa. Kena faham. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Kejayaan yang sebenar-benar tu adalah bebas daripada api neraka, titik, kholas, habis. Itu je sebenarnya kejayaan. Ittaqum minan nar. Kejayaan. Jadi kita di dunia, bila di dunia, untuk selamat di dunia, gunakanlah istilah kejayaan di akhirat sana. Barulah kita istilah berjaya.
Kalau sekadar kita letakkan definisi kejayaan itu hanya di dunia, maka kita kena buat dua kerja. Tapi kalau kita letakkan istilah itu adalah kejayaan di akhirat sana, maka di dunia kan selesai. Dia tak ada dua istilah, kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Kejayaan dunia itu apa? Harta. Tak, kejayaan dunia itu apabila kita mampu melaksanakan kejayaan akhirat di dunia. Itulah kejayaan dunia. Kita mampu mengurus takbir dunia kita mengikut kehendak akhirat. Itulah kejayaan dunia. Di akhirat sana nanti, apabila kita dibebaskan daripada api neraka, berjayalah dia selama-lamanya. Kalau di dunia, dia mempraktiskan kejayaan untuk akhirat, bersusah payah untuk mempertahankan suruhan Allah, itulah kejayaan. Mayyiti Allah wa Rasul faqad faza fauzan azima. Allah kata, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang benar. Nampak? Laki jatuh gaung dari tahta boleh sangkut paut dek wanita. Bukan jatuh gaung. Puan Atikah Zulaikha. Kaji baliklah kisah Nabi Adam AS. Setakat tengok kejayaan jatuh kat dunia ni, apa tengok tu Nabi Adam AS. Sebab tu wanita, itu perlu dididik Puan Atikah Zulaikha. Jangan bagi muka kalau dengan saya tak bagi muka. Nanti jadi apa dengan macam ni? Macam ni, macam ni. Jenisnya takut bini lah, bini menakutkan lah. Apa bagi muka? Memberontak dengan harta, dia akan ikutkan perasaannya. Bagaimana nak membina kejayaan dunia yang hebat? Nampak? Jadi kena didik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka itulah dia kejayaan. Bila kita nak jauh, nak bebaskan dia pada api neraka itu, adalah bermula dengan akhafullah. Takut Allah lah. Bukan mengalihkan ketakutan kepada perkara lain. Kita dah bincang bab ni kan. Tentang keimanan itu melibatkan ketakutan. Takut kita gagal di dunia dengan takrifan agama. Gagal kat dunia ni. Kat dunia ni kita gagal untuk mentaati Allah. Itulah kegagalan. Bila kita berjaya taat Allah di dunia, itulah kejayaan. Baik, sebenarnya mata Allah SWT. Maka di sini, membentuk nilai pegangan utama. Membentuk nilai pegangan utama seperti benar, sebenar-benar iman, itu mencari hakikat kebenaran. Ini yang kita nak latihan ni. Yang dikatakan melatih, melihat dengan mata hati. Kalau susah nak dididik, apa? Perempuan, isteri susah nak didik. Kan ada 3 pecahan. Bila kata susah nak dididik ni, sama ada dia ini kategori manusia, binatang atau iblis. Kalau dia manusia, manusia ni sifatnya dididik dan terdidik. Itu manusia. Kalau dia binatang, sifat dia memang susah dididik lah, binatang. Jadi kemungkinan spesies binatang. Bukanlah Ustaz, manusia. Oh, manusia. Tapi tak mau dididik tu. Melawan pula tu. Enggan. Keturunan iblis. Syaitan lah. Maka spesies iblis lah. Aba wastakbar. Nak dididik, melawan. Melawan. Nampak? Melawan. Membangkang. Menentang. Iblis. Baik. Jadi macam mana ya Ustaz? Kalau susah nak didik, dia akan terbuang hidup ni di dunia nanti. Hati-hati. Orang yang enggan dididik, dan tidak mahu menjadi orang yang terdidik, dia akan terbuang hidup dia di dunia nanti. Sebab apa? Iblis ni dia enggan dididik. Dia enggan. Enggan didik mana? Enggan taat lah. Didik ni kan perlukan ketaatan. Bila enggan dididik, dia akan dibuang. Allah Ta'ala buang iblis. Jadi, saya tak terbuang pun Ustaz, okey je. Mana ada okey. Hidup terbuang ini, hidupnya akan kosong. Ada suami macam tak ada suami. Itu terbuang lah tu. Ada isteri macam tak ada isteri. Ada anak macam tak ada anak. Ada duit macam tak ada duit. Apatah lagi tak ada duit. Lagi dia terbuang maksud dia kata. Dia terbuang hidup dia. Ya. Jadi maknanya sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Masa perlu dididik. Itu je. Dia tak ada silap pilih tu Puan Atikah Zulaikha. Ada sesuatu yang perlu diperhalusi.
Kesilapan itu bukannya dengan saja-saja. Mesti ada pengajaran yang besar untuk kita perhalusi. Perempuan lebih tua dari kita ni payah sikit lah nak didik. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Nampak? Kalau macam tu, Nabi SAW berhadapan dengan peringkat umur yang pelbagai. Bagaimana? Hati-hati. Macam-macam. Kalau pengalaman cerita ni macam-macam lah keluar. Sebab tu jangan sandarkan pada pengalaman. Dan jangan sandarkan pada kenangan. Baik. Suami ada ilmu dan beramal jadi contoh, insya-Allah ada kekuatan dan sabar mendidik ahli. Senang. Perkara ni, mendidik, membentuk ni, mesti bermula dengan mata hati. Dengan Allah. Bukan dengan sekadar ilmu dan amal semata-mata. Ramai orang ada ilmu, ada amal tapi tak boleh terdidik juga. Sebab masih nampak diri kan? Nampak diri tu. Masih nampak diri. Ni semua ni. Nampak kita terlepas pandang tak? Kita masih lagi tak nak letakkan main point itu dengan mata hati dan hati dengan Allah. Kalau gitu iblis ada ilmu tidak? Ada amal tidak? Dia buat apa dengan ilmu dan amal itu? Dia menyesatkan orang. Iblis ada ilmu, ada amal. Akhirnya menjadi ejen penyesatan, ejen yang menyesatkan. Ejen kebatilan. Nampak? Jadi maknanya, nampak? Di sini kita tekan tajuk, nampak? Habis Ustaz, macam mana? Biar kita nak memahami dengan lebih dalam. Biar kita benar-benar meletakkan takrif yang sebenar. Takrif yang sebenar. Kita letak kat diri kita, ada ilmu je, kita nak didik. Pantang ada ilmu sikit je. Dengan ilmu kita lah. Tak ada dengan kita. Tak ada dengan diri kita. Wallahi. Bagaimana orang bujang nak cari jodoh dengan mata hati, Ustaz? Ini soalannya Ustaz ni. Yang orang bujang, nanti kan cari mata hati kan jumpa dengan Ustaz Anis pula. InsyaAllah. Baik. Boleh. Ada kita bincang aja gini. Bagaimana kita nak dengan mata hati ni? Maknanya kembali memahami akan istilah. Dengan memahami itu adalah dengan kita memahami istilah sebenar. Istilah yang sebenar. Yang lebih tua itu rasidi macam kakak. Ya, sulung, berumur, berata, sama, lebih. Tapi biasanya, cabaran, Tuhan cari rezeki. Dia ni pengalaman, tidak boleh jadikan sebagai kesimpulan. Payah dapatnya lagi berumur, dia payah nak tidak. Dia tidak semestinya begitu. Kalau tak payahlah orang nak berdakwah. Kena jadi yang paling tua lah nak kena berdakwah ni. Tuhan cari rezeki. Betul tak? Bila nak mula berdakwah ajak orang, tunggu umur 80 lah. Kena paling senior lah. Cuba fikir logik. Didik ni perlu umur ke? Yang tu ni payah nak didik Ustaz. Kalau macam tu, susah lah. Kesian lah dia. Memang kalau ikutkan, memang kepalanya apanya dengan pengalaman dia mesti ada isu dia. Adalah isu yang dia bawa itu yang dah lama sangat dengan pengalaman dia. Dia dah umur. Kemudian pengalaman pula. Dengan pula ada fobia, trauma lah macam-macam dunia masuk kat dia. Sebab orang tua ni, dia kata sebab saya ambil perkataan yang lebih tua tu, sekiranya dia beramal, iman dia hebat, malah dia lebih baik. Sebab dia dah lama hidup. Dia dah lama beramal. Kenapa jadi makin susah? Kenapa keluar statement, orang tua je susah nak didik, payah nak pula kita dengan muda. Patutnya yang tua itulah yang paling senang nak dengar kata. Sebab dah tua. Atau minta maaf lah cakap. Bahasa kebenaran kan? Kenapa ya Ustaz? Sebab dia lama sangat tak beramal kat dunia. Nampak? Yang muda yang patutnya paling payah nak dengar kata. Sebab dia baru hidup. Kalau macam tu payahlah. Nampak? Sebab itu kalau kita ingat, tengok. Kena tunggulah jadi senior baru boleh berdakwah. Tidak. Tidak begitu. Sebab tu kena balik pada iman. Balik pada mata hati. Mata hati inilah yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan kita sebenarnya. Baik. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia tak ada genetik kena-mengena dengan orang ni. Bak degil ni tak ada genetik orang, tak ada. Degil ni adalah perangai yang ada pada diri sendiri. Kalau nak tengok genetik iblis lah. Nah, alang-alang tak genetik. Bak? Puan Fazilah. Ustaz Dawa pelajar peruba okey je. Nampak? Sebab kita tak letakkan pengalaman dan saya tak melihat juga bahawa dah tua-tua ni tak payah belajar lah. Ataupun kita tak letak perbezaan. Bila kita nak berada dalam jalan menuju Allah, sama. Sebab tu tak ada istilah kita yang membeza-bezakan. Sedangkan Allah dah kata yang beza di sisi aku adalah takwa. Takwa saja yang membezakan seseorang dengan seseorang yang lain. Bukan sebab umur, bukan sebab kedudukan. Ini pandangan mata hati. Bila kita lihat kita ni sama, yang ini dari sudut pandangan kita di sisi Allah, pandang kita sama yang membezakan kita takwa, maka hapuskanlah perbezaan itu. Barulah datangnya persamaan. Bila persamaan, baru datangnya pertemuan. Baik. Bertuahlah kita atau mempengaruhi lebih dia tak. Sebab itu iman tidak duduk pada manusia, harta, umur. Tidak. Dia duduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan pilih. Surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kendaki. Kadang-kadang yang muda pun Allah bagi dia ilmu lebih, pengalaman lebih dari sudut kebenaran, maka Allah kedepankan. Dengan Allah, bukan dengan dia, bukan dengan ilmu dia, bukan dengan pengalaman dia. Dengan Allah. Ini banyak kes kalau kita lihat. Contoh macam mana kisah Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa AS. Nampak? Bila kata dengan Allah, iya, Nabi Musa AS waktu itu memang kalau tanya kedudukannya, memang Nabi Musa AS tu kedudukan yang tertinggi lah. Nabi, Rasul pula tu. Tapi Allah nak bagi tahu, walaupun sudah berada kedudukan yang tinggi, yang ini sudah jadi Rasulullah. Nabi Khidir AS bukan Rasulullah, tu Nabi Allah. Rasul ni pangkat besar lah. Tak bermakna kedudukan menyebabkan kita dapat lebih. Nampak Allah ajar. Dan para Nabi terima keadaan itu. Sami'na wa ta'na. Oh iya ke? Oh baik. Pergi pula cari mana nak belajar menuntut ilmu. Nampak merendahnya Nabi Musa AS. Nampak? Tak seperti Iblis. Iblis, Azazil ada pengalaman dia lebih. Dia diciptaannya lebih awal pada dia. Datang Nabi Adam AS yang baru, newcomer, dia mula merendahkan. Mula meremehkan. Alah, dia ni siapa dia ni? Sebab tu hati-hati. Jangan kita meremehkan. Kita merendahkan. Kerana ada kelebihan pada kita. Itulah nama kesombongan. Sombong ni sebesar zarah tak masuk syurga. Jangan main. Apa ciri sombong? Meremehkan orang lain. Meremehkan kebenaran. Itu sombong. Memandangkan pada diri ada kelebihan. Sedangkan diri itu tak ada apa pun kelebihan. Allah lebihkan je. Itu saja. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Bila kata Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kendaki. Yahdillahu linurihi ma yasha' wa yaribullahu al-amsala lin-nas. Nah, benar Puan Hafizah Harun. Hati tu. Saya duk ulang-ulang ni sebenarnya nak bagi yang mana menonton ni memahami poin penting kita ni. Poin penting itu adalah bagaimana keadaan kedudukan hati kita tu. Tu sebenarnya. Bagaimana kita mentakrifkan kehidupan ini dengan hati atau sebaliknya. Sebab tu hati-hati. Sebab itulah ittaqullah, ittaqullah. Hati-hatilah, hati-hatilah. Baik. Surah Al-A'raf 109 betul lah. Ulaikal an'am balhum adal. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, kita sambung. Maka di sini kita letak kembali perbincangan asal kita. Ni kita kena lihat. Cuba tengok kajian K kata dari hati kehidupan sendiri. Nak tengok balik mana pasti. Sebab apa saya dah ulang-ulang ni? Sebab
ada tu, ada bawah tu, di bawah itu cuba tengok, mengenal pasti kembali kaedah sebelum ini yang digunakan di dalam melihat situasi kehidupan. Itu yang keluar-keluar macam-macam cerita. Ni saya tak drag lagi panjang ni. Nampak? Nampak? Nah, sebab dia ada kes, kajian kes ni bawah tu. Tadi lah keluar macam-macam contoh-contoh tadi. Bila berat hati bila nak solat macam mana? Berat hati bila nak solat macam mana buat? Ustaz rasa terbeban. Berat hati. Istighfar lah banyak. Okey. Okey. Ni kajian kes ni. Ni yang dia panggil, saya tulis bahasa moden lah. Dia sebenarnya muhasabah ni. Muhasabah. Benar. Itu benar Tuan Azman. Sebab itulah tersifatnya ummi. Bukan sebab Nabi tak pandai. Nabi mengatasi kepandaian manusia. Tapi nak bagi tahunya direct illa wahyu yuha. Itu penting. Jadi maknanya mengenai pasti kaedah sebelum ni yang kita gunakan dalam menilai kehidupan kita ni. Yang mana tadi cerita keluar satu-satu cerita contoh-contoh. Mengenai pasti ni. Dan menilai kembali tafsiran yang digunakan selama ini di dalam melihat perspektif sebuah kejadian di dalam kehidupan. Ini kita nak tengok. Adakah kita meletakkan diri daripada kedudukan kefahaman yang benar? Okay. Jadi, ni kata bersandar wahyu yang pertama ni. Itu kalau kita lihat kepada Nabi SAW. Bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para Nabi dan Rasul semuanya bersandarkan wahyu yang pertama, Iqra, kaedah membaca bersama nama Allah, mengenal kembali Asmaul Husna secara terperinci dan menterjemahkan ke dalam kehidupan. Itu kaedah dia. Ingat, mata hati itu mesti dengan nama Allah, mesti dengan Allah. Dengan Allah itu kita nak letakkan sebagai pasak dia. Kita nak letakkan sebagai pasak utama kita dalam menterjemahkan kehidupan. Baik. Benar Ustaz. Allah melihat hati dan amal. Betul Ustaz Muhriz, Ustaz Muhammad. Jadi sekarang ni dengan takrifan kita sebelum ni mungkin kita terselepah pandang dalam mentafsir kehidupan sehingga kita banyak keresahan berlaku. Semalam kita sentuh tentang resah hati kita sebab tak ingat Allah. Tak kenal, tak nampak. Itu resah. Jadi kita nak kembalikan kepada perbincangan bersandarkan ni Iqra. Nak tafsir semula. Nak tafsir, nak memahamikan. Itu bila kata dengan Allah, mesti pemahaman dengan nama Allah. Baik. Jadi, bila kata dengan nama Allah itu, inilah kebaikan yang menjadikan tunjang kepada setiap amalan. Itu kebaikan kan. Nak buat baik itu bersandarkan Asmaul Husna. Dan kita nak lihat terperinci di dalam kehidupan macam mana. Okey. Baik, jadi kat sini kalau kita lihat muka surat 68, muka surat 68. Jadi silama muka surat 54. Baik, di sini mari kita lihat yang dikatakan latihan melihat dengan nama Tuhan ini. Baik, dengan hati kita faham dulu. Dengan ilmu yang mengajar untuk memahami hakikat, yakni dengan memahami keimanan yang sebenar. Baik. Jadi kalau kita lihat, ceritalah macam mana pun perbahasan kita ni. Pergilah macam mana pun topik contoh. Pergilah, larilah tajuk macam mana pun. Tapi kalau tidak mampu laksanakan, kita tidak mampu menghayati nama-nama Allah dalam kehidupan kita. Memahami, bukan menghafal semata-mata. Yang ini apa? Asmaul Husna. Maka kita akan tidak mampu mentafsir kehidupan. Nampak? Ni dia kaedah dia. Jadi, kalau kita lihat, apakah yang ditanya tentang apa yang kamu lihat? Mari kita fokus. Belajar. Mungkin banyak topik, tajuk banyak dia kehidupan ni nak dikaitkan dengan permasalahan hidup kita ni. Tapi mari kita ambil sampel ataupun contoh, tamsil, agar senang untuk kita kaitkan dengan permasalahan kita yang lain. Cuba kita lihat. Kaedah ni. Torik. Jalan, ni torik nubuwah, jalan kenabian itu bermula dengan kebenaran,
kebenaran bersandarkan keimanan. Cuba tengok. Bila tanya apa yang kita lihat, itu bukan soalan yang kosong, tuan-tuan. Sebab apa yang ditanya, apa yang kamu lihat, itu bersandarkan kepada sebenarnya syahadah. Syahadah. Okey. Baik. Maka di sini, kalau kita lihat di sini sebenarnya mata Allah SWT. Perhatikan baik-baik syarahan kita ini dan saya akan last nanti baru saya akan buat gambar rajah. Pokok pangkal itu, ya, pokok pangkalnya cikgu Maya hati, pokoknya hati, kata Buya Hamka. Buah yang baik, pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Itu kata Buya Hamka. Baik. Jadi, apa yang kita nak tekankan dengan mata hati ini? Mari. Maka di sini, bila ditanya apa yang kamu lihat, saya nak syarahkan ni dulu. Apa yang kamu lihat bermakna yang ditanya itu adalah menyuruh kita mula melihat dengan nama-nama Tuhan. Jadi nama Allah, Rabb. Sebab tu asyhadu alla ilaha illallah. Oh, belajar mengucap balik. Ya. Jadi abaikan masalahnya tapi ketika disuruh melihat situasi. Abaikan dulu masalah tu dulu. Sebab zahir akan melihat keadaan atau situasi. Tapi hati akan melihat apa mesej ataupun apa sebenarnya kejadian itu mengajar kita tentang apa? Iman. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, sidang jemaah mata Allah Subhanahu taala. Sebagai contoh, suami, apa yang kamu lihat? Ni belum kahwin ataupun dah kahwin, bukan cerita duk jawab tentang kehidupan lagi ni. Tentang subjek dia baru. Apa yang kita lihat pada suami? Apa yang kamu lihat pada suami? Suami ni takut bini. Tu tadi. Sebab suami sebab lelaki lah perempuan ni. Ada mula kait dengan situasi. Jawab dulu soalan. Apa yang kamu lihat pada suami? Terdiam. Buta. Itu ceritanya. Apa yang kamu lihat pada isteri? Itulah isteri. Kalau tua ni memang payah sikit. Si saya tua ni lebih pada saya. Isteri saya. Anda nampak? Apa yang kamu lihat pada isteri? Dia ni pandai ustaz. Dia ni dia ni. Semua cerita pasal makhluk. Sedangkan lihat ini sebelum ada benda. Sebenarnya kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ini sebab tu datangnya kadang-kadang ujian yang sampai kita terduduk kadang-kadang. Sebab rupanya kita gagal melihat. Jangan ingat bila kata tak pandai membaca ABC je jadi buta tuli. Jangan. ABC ni kalau tak boleh baca huruf, kita boleh upah orang lain. Tapi kalau hati sendiri tak boleh baca, tak boleh suruh orang lain baca. Kalau sendiri tak boleh baca, gagal. Nampak? Benar ustaz. Inilah yang kita nak tekankan, melihat kasih sayang Allah. Dan ini kadang-kadang tak sampai. Tak sampai. Penglihatan itu tak sampai. Sebelum ada benda, benar. Penglihatan ini juga mesti dikuasai sebelum ada suami sebenarnya. Dah ada suami menyatakan lagi sepatutnya. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ramai mencari solusi kehidupan ini dengan mengubah. Suami saya kena ubah ustaz. Suami saya perangai. Ya, sebelum cerita pasal suami kena berubah ni, kamu nampak apa pada suami ni? Saya tak nampak apa dah. Gelap masa depan saya. Allah. Kamu nampak apa pada suami ni? Cannot go ustaz. Kadang-kadang kita merah tinggal juga tu. Tapi itu kita terimalah kan. Sabar nak melayan kerenah tu. Selagi mana tidak mampu melihat sifat kejadian Allah Ta'ala dengan namanya pada setiap kejadian, lagi itulah kita akan diresahkan. Habis.
Pandai suami nama muka sememeh. Ini habis. Habis Ustaz. Jadi ini yang berlaku. Kepincangan yang berlaku rupanya betul. Bila kata kalau kita kaitkan dengan kajian ilmu kita balik. Wa qulna lil malaikati judu li Adam fasajadu illa iblis. Tu mana iblis terhijab kerana tidak mampu. Apa yang kamu lihat pada Adam AS ni? Apa yang kamu lihat? Tanah, kejadian tanah. Aku lebih baik daripada dia. Ana khairu minhu. Dia ni siapa? Ini mata hati, mata kepala, mata zahir. Apa yang kamu lihat pada Adam AS? Sujud pada dia. Nampak? Dia terhijab dengan kebendaan. Dia tak nampak itu kejadian Allah. Dia tak nampak itu suruhan Allah. Dia tak nampak. Dan nampak tak nampak ni bukan kerja manusia. Nampak tak nampak ni dengan izin Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang menonton malam ni, Allah izinkan nampak. Kalau tak nampak juga, kata Ibn Nabi, 3 kali Jumaat. Yang main. Itu yang main tu. Bukan main-mainnya. Tak nampak 3 kali Jumaat tu. Baik. Wah, bila dah nampak, apa kena buat? Dia kena ada action. Nampak dan terjemah. Kalau nampak tapi tidak terjemah, maka dia tak nampak juga. Dia sebut, dia biasanya nampak, dia akan terjemah. Contoh, nampak harimau. Terjemahannya apa? Lari. Dia nampak harimau, duduk lagi, memang cari pasal lah. Melainkan kalau dia bela harimau daripada kecil. Katalah nampak harimau. Saya nampak Ustaz. Nampak harimau. Lepas tu buat apa? Nyandarlah kat situ. Nampak, tengok macam kucing, makin dekat, datang dekat, harimau. Nasib kena ngap. Tengok si saya macam kucing, dekat-dekat macam harimau. Habis ya. Nampak? Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kalau kita lihat, memang ada perbezaan. Dia Tuhan Rafi Al-Wadud, yang maha mencintai dan Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha pengasihani. Dia perbezaan bukan membezakan sifat. Dia nampak perbezaan dari segi kalimahnya dan ada pendetilan hanya Allah saja yang mengetahui akan nama-namanya. Namun tidak lain daripadanya. Dia ada persamaan juga. Itu perbincangannya kata ulama. Baik. Sebab itu kalau kita lihat sedang jemaah mata Allah SWT. Bagaimana kita nak memahami keadaan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Maka mari kita lihat. Mari kita lihat. Saya buat gambar raja supaya agar nampak insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kalau kita lihat tentang melihat ni, latihan melihat ni. Maka suami tak solat, bahkan isteri nak pandangan mata hati Ustaz. Pertama kita selesaikan dulu konsep melihat ni. Bila kata lihat, seruan yang datang dengan bacalah. Seruan yang datang dengan bacalah. Iqra. Ini. Jadi, lihat dengan, bila kata iqra, nama-namanya. Bismillah. Maka bagaimana kita nak kaitkan Bismillah ini
dengan segala kejadian. Adakah kita nak melihat kejadian itu, kemudian kita terus tafsirkan? Sebagai contoh, dia tak semua kejadian kita boleh tafsirkan secara direct. Kita ambil isu-isu yang utama, isu-isu penting. Sebagai contoh, saya letakkan kejadian dulu, bukan perangai suami lagi tu. Yang tadi tu, yang Ustaz Anis bagi tahu tadi, suami tak solat, itu dah perangai kan? Ni kejadian dulu. Bila kata kejadian suami, kejadian isteri, kejadian anak, nampak? Ni kejadian kan? Lihatlah kejadian. Baik. Bila kata lihat ni, apa kaitan dengan iman? Sebab dalam iman itu tasdik. Tu tasdik. Bil qalbi. Ni kita takrif iman ni membenarkan dengan hati. Ni kadang-kadang kita terbabas kat sini. Terbabas ni bila kita lihat kejadian, nak kaitkan dengan iman tu. Kejadian suami, kejadian isteri, kejadian anak, kejadian alam, kejadian dunia. Nampak? Atau lebih mudah saya buat gini. Kejadian ataupun makhluk yang kalau kita pecahkan dia, kejadian makhluk ni biasa kita akan sebut dalam alam. Alam semesta. Alam manusia. Nampak? Boleh sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Maka kalau alam semesta ni melihat contoh kejadian makhluk bumi atau dunia ini. Alam manusia, yang tu tadi kaitkan dengan suami, isteri. Maka bila melihat dengan keimanan, itu semua ni kejadian alam ni, alam. Dia ambil pada perkataan ilmu. Ilmu. Jadi melihat suami dengan ilmu yang disandarkan dengan ilmu keimanan. Syarahannya begitu. Mengatakan bahawa dia panjanglah sikit nak bagi faham begitu. Maka melihat dengan ni berarti saya terus bagi ni. Maka kaedahnya adalah kaitkan dengan keimanan itu bermula dengan kita memahami tentang Allah, kan? Illallah, kan? Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan nama Allah inilah kita melihat kejadiannya. Macam mana tu? Begini. Dengan, ni kaedah dia. Dengan kasih sayang Allah pada suami. Nampak? Maka dengan kasih sayang Allah pada suami, maka
yang kita lihat ni, bila mata hati dia melihat kasih sayang Allah yang ada pada suami. Maka kalau harap suami saja, ini sifatnya apa? Sifat suami ni makhluk kan? Sifat suami ni makhluk. Maka kalau sifat makhluk, sifatnya binasa. Sebab tu kalau tidak kerana kasih sayang Allah, kita tak akan boleh sabar dengan suami. Berapa ramai saya sabar dengan Allah, dengan kasih sayang Allah. Cara dia begitu. Membenarkan itu dengan ilmu ni. Ini kat kasih sayang Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Allah berikan tu. Allah nyatakan kasih sayangnya pada suami. Jadi sebenarnya zahir ni suami. Ni zahir. Jadi hakikatnya terjemahan kasih sayang Allah. Nampak? Jadi kaedah dia begini, dengan kasih sayang Allah yang ada pada suami. Maka bila kata kita yakin ada kasih sayang Allah pada suami, maka sekiranya suami itu tak solat tadi, maka berharaplah dengan kasih sayang Allah, ya Allah, aku yakin pada suami itu ada kasih sayangmu. Kau sayanglah dia, bagilah dia solat. Bukannya tak guna punya suami. Memang suami tak pandai diajar. Siti Saharah Kamarudin berpesan-pesan tak kebenaran. Sebelum nak berpesan, lihat dulu. Belajar lihat. Jangan duk terus nak melompat cakap ke ni. Nampak tak? Kita ni beria-ria ni. Pum. Lihat pun tak pandai lagi. Nak pesan-pesan apa dia. Itu jadi bergaduh tu. Kita bercakap dengan buta. Ni belajar ni. Dengan kasih sayang Allah, aku bercakap dengan suami. Dengan kasih sayang Allah yang ada pada suami. Dengan kasih sayang Allah yang ada pada isteri. Maka bila kata dengan kasih sayang Allah, cakap bagi tahu apa yang tak selesai. Nampak? Nak mengajar, nak bagi tahu boleh Puan Nur Azlina. Nak mengajar, ngajarlah suami. Tapi dengan kasih sayang ke? Saya sayang Ustaz. Saya sayang bendanya. Kalau masih ada benci. Kalau suami tu terkesan, apa ni? Sebab kalau dengan kasih sayang, mana ada kebencian? Tak ada. Dia takkan, kalau marah ke cakap ke dengan kasih sayang, kalau sayanglah menjadi asas dia, maka tiadalah terasa atau terkesan orang yang dicakap itu. Melainkan hati dia betul-betul sakit lah. Nampak? Bukan suami lagi ni, perbetulkan ni, opponent. Contoh tadi, mari semua ni, siapa yang bergelar suami, siapa yang bergelar isteri, mari sini, mari. Jangan tengok pasangan lagi ni, tengok. Si suami, ada masalah dengan isteri? Ada Ustaz, isteri saya ni degil. Soalan, kita tengok isteri ni dengan nama Allah ke? Adakah kita tengok dengan nama Allah? Kita tengok isteri tu dengan kasih sayang Allah yang ada pada isteri. Berapa banyak harapan kita pada Allah? 100%? Atau kita harap pada diri kita juga? Kalau dengan kasih sayang Allah, suami berapa banyak serah pada Allah? Jaga solatnya, jaga taatnya, jaga khidmatnya. Kalau kita tengok dengan kasih sayang Allah, kita nak membentuk isteri, maka ingat dengan Allah. Bila dengan Allah, make sure selesaikan apa yang Allah nak. Barulah Allah bagi. Ini isteri belum lagi Ustaz. Ini jenis ikutkan keadaan je ni. Cerita-cerita yang dah 10 tahun tengok tak solat. Ni bagi saya ni cerita-cerita keadaan je. Konflik yang berlaku dalaman ini kerana kegagalan individu.
Bukan cenderung ala suami isteri, Puan Nilam. Sebab yang bertanya ni banyak kes suami isteri ni. Kalau tanpa ada suami, tanpa ada isteri, maka mana ada keturunan? Puan Nilam Sari. Faham? Suami isteri. Kalau tak ada suami isteri, ada keturunan? Tak ada tak? Tak ada tak cerita tentang perniagaan? Ada cerita tentang pendidikan? Anak? Perniagaan? Perniagaan tu yang meniaga tu suami ke isteri ke ataupun orang seorang-seorang? Yang meniaga tu adakah dia tu suami atau isteri? Saya tak kahwin lagi ustaz. Memang tak kahwin lagi. Mak ayah bukan datang pada suami isteri. Isu dia sama. Saya tak kahwin lagi ustaz. Memang tak kahwin lagi. Yang awak datang dari siapa? Dari mak saya. Dan mak tu bukan isteri. Iyalah. So ayah tu bukan suami. Iyalah. Semua bermula dengan suami isteri. Tu permulaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu jangan duk rasa confident bila tak ada suami isteri. Saya bebas, saya seorang diri. Saya independent lady. Independent lah sangat. Jangan main-main. Kena faham ni Ar-Rahman Ar-Rahim ni duk kat sini. Ini yang paling senang nak faham. Kalau pandangan pada suami isteri pun kita tak faham. Rahman Rahim. Cuba tengok surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 20. Ayat 21. Cuba buka. Bagus soalan Puan Nilam Sari ni. Bagus ni, bagus. Yang tak kahwin memanglah rasa tak penting. Tapi kena ingat, mak ayah tu suami isteri juga. Yang tak kahwin memang tak penting. Yang mana tak rasa macam, tak yang mepok lah rumah tangga ni. Memanglah nampak tak penting. Cuba tengok surah Ar-Rum. Okey, saya akan tunjuk di sini. Surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. Cuba tengok. Nak tengok apa kaitan suami isteri ni. Daripada ayat 20, 21. Cuba tengok ya. Mari tengok. Ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin summa iza antum basharun tantashirun. Ni bukan main saya saja cerita Ar-Rum, perhati surah Ar-Rum. Saya ni duk cerita kehidupan terus bagi praktikal. Tak apa, saya bagi detail. Surah Ar-Rum ayat 20, cuba tengok apa kata Allah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya. Ayat ini, surah Ar-Rum, semua dimulakan dengan wamin ayatihi. Tanda kekuasaannya. Mari kita ngaji tengok ayat Al-Quran pula. Pengajian Al-Quran, mari. Tanda-tanda kekuasaannya. Wamin ayatihi. Ayat ini daripada surah Ar-Rum ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23. Semua dimulakan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Baik. Kita sedang mengaji bab apa ni? Bab melihat dengan mata hati. Mata hati ni nak guna tengok apa? Tengok tanda kekuasaannya lah. Tanda kekuasaannya lah mata hati itu. Sebab itu Allah kata qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak mau memahami tentang ayat-ayat aku, Allah kata. Baik, kalau tengok surah Ar-Rum ayat 21, tanda-tanda kekuasaannya itu menciptakan kamu dari tanah. Nampak? Ciptaan manusia yang pertama. Tak payah cerita kerjaya-kerjaya lagi ni. Cerita manusia ni. Kita dok faham, nak berjaya. Ciptaan manusia tak faham lagi. Mari kita fahamkan. Ciptaan kamu dari tanah. Surah Ar-Rum ayat 21, ciptaan manusia. Bila dari tanah, Allah kata dari tanah, cerita tentang siapa ni? Nabi Adam AS. Nampak? Okey. Baik. Jadi melihat surah Ar-Rum ayat 20, ciptaan manusia dari tanah. Kemudian apa next? Lepas kejadian manusia, apa lagi cerita yang besar?
Kemudian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Tengok ayat 21 Allah cerita apa pula? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ni Puan Nilam Sari ni. Saya nak take note dengan Puan Nilam Sari kata tadi. Asyik cerita suami isteri. Ayat kedua daripada surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi pula. Setelah kejadian ciptaan tu, Allah ciptakan kamu, laki-laki dan isteri-isteri kamu. Makna cerita tentang pasangan. Kecil besar cerita ni. Manusia dan pasangan. Yang ni suami isteri. Yang tak nak kahwin tu udahlah. Kata tak nak kahwin, tak kahwin tu jangan sampai menolak sunnah Nabi. Itu je. Ada orang ada macam tu. Dia dah trauma, dia dah fobia. Saya tak nak kahwin, Ustaz. Saya nak independen. Tu pandai-pandai jawab dengan Allah Ta'ala sendiri. Kalau pernah gagal ke, pernah trauma ke, kenapa itu jawab sendiri. Dia tak nak masuk campur bab tu. Bagi direct ke. Kadang dia ada macam-macam isu kat belakang dia. Sebab tu dia takut nak ke depan. Nampak? Pasangan suami isteri. Ciptaan manusia, ciptaan suami isteri. Cuba tengok pula surah Ar-Rum ayat 22. Surah Ar-Rum ayat 22 pula apa? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Nampak? Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya, kejadian langit dan bumi. Nampak? Baru cerita langit dan bumi. Nampak? Langit dan bumi. Kemudian, perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Cerita tentang, dipanggil apa? Masyarakat, manusia lagi. Perbezaan kulit. Perbezaan kulit dan bahasa. Ayat 23. Allah cerita bab tanda-tanda juga. Dan tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kasih sayangnya. Ianya tidurnya kamu pada waktu malam dan pada waktu siang. Allah cerita tentang kitaran kehidupan. Okey, saya nak tanya. Di mana mengatakan cerita bab pasangan suami isteri ni cerita kecil? Kerana kedudukannya setelah cerita tentang kejadian manusia. Sebab tu siapa minta maaf cakap, siapa yang tidak menguasai bab suami isteri, maka dia tidak menguasai bab yang lain. Tak usah cerita. Sebab tu hati-hati. Cerita kejayaan, cerita gini-gini, tengok ada konflik rumah tangga. Minta maaf cakap, hati-hati dalam bab ni. Atau yang mana tak kahwin lagi, konflik dengan mak ayah dia. Dia tak mampu, masih lagi anak yang tak terdidik, masih lagi anak yang memberontak. Dia bab keluarga tak selesai. Ayah dia ni, tengok dia ni anak perempuan. Tapi yang membimbangkan. Ayah dia masih belum senang hati dengan dia sebagai anak perempuan. Mana yang belum kahwin lah. Jangan ingat. Kita nak terbang, bertebaran, menguasai hal-hal dunia yang lain. Bab ini mesti masih gagal dalam melihat kekuasaan Allah. Nak cakap apa? Maka di sini, ini dalil kena dikatakan, isu ni besar, bukan isu kecil. Isu ni besar. Sebab tu kasih sayang itu diterjemahkan pada pasangan nanti. Sebab tu, kiranya tak kahwin lagi. Itu dua makna tu, yang tak kahwin lagi-lagi. Bujang 3 lah. Bukan baru meluas, Puan Nilam Syari. Dah memang luas dah. Cuma bila saya sebut suami isteri nampak macam kecil. Saya dah cakap dah. Perbahasan yang saya bawa. Itu bukan perbahasan hanya menyudahi setengah-setengah pihak. Dia ada kronologi dia. Dah ada kronologi dia. Bukan asyik-asyik orang isteri. Asyik-asyik kahwin lagi. Ustaz ni sabar. Dia ada proses. Ada proses. Sebab itu, luas. Perbincangannya memang luas. Cuma saya skopkan dalam perbincangan suami isteri itu memang. Sebab Allah kata tu. Lebih baik bujang sibuk mengenal Allah. Dia tak ada lebih baik bujang Puan Nur Sakinah. Bujang ke, kahwin ke, bukan soal bujang atau kahwin. Soalnya adalah di mana kedudukannya di sisi Allah.
Kalau lihat, itu lihat dengan kasihan tu, lihat dengan perasaan ke kebenaran. Kalau lihat kasihan, sedih Puan Fazilah. Kalau sedih, tengok sedih, kemudian jadilah isteri yang baik. Gembirakanlah suami tu. Counter dia, lawan balik. Kalau sekiranya kesedihan itu melibatkan dosa, maka berazamlah jadi isteri yang menggembirakan. Janganlah isteri yang merunsingkan. Okey, baik. Sambung. Dan kesimpulan. Isi pertama taat, warak dan redakan, tapi tak boleh terima isi kedua. Komen sikit Ustaz, dan dididik tak terima part ni. Bak kata soalan tadi, ujian itu datang, iman itu datang dengan ujian. Warak, taat itu keimanan, tentang keimanan. Perlu diuji. Jadi didik lagi. Didik lagi. Ni bab ni kan saya sentuh panjang pula lagi kan bab poligami ni. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, saya cerita pendekkan ceritalah Tuan Mak Yazid. Dengan kasih sayang Allah, memandangkan ada kaitan dengan tajuk kita malam ni, saya sentuh. Lihat dengan kasih sayang Allah. Kita tengok di sini dan kita buat kesimpulan. Nanti kita sambung insya-Allah. Pada isteri. Okey, ini statement yang pertama. Mari kita tengok latihan melihat. Okey. Di sini saya tengok. Cuba tengok isteri dan kasih sayang. Soalan pertama. Pada isteri ada kasih sayang. Soalan. Ada ni sifat siapa, kasih sayang ni sifat siapa? Tu soalan keluar ni. Ada ni perbahasan tentang sifat 20, wujud. Ni gabungan ni. Kasih sayang ni perbahasan dengan asma. Isteri ni makhluk. Ketika seorang isteri tidak benarkan kasih sayangnya diduakan, maka ini satu kesalahan yang besar. Kerana diduakan ini adalah hanya kasih sayang Allah. Sebab kasih sayang itu nama Allah. Lihat pun dengan kasih sayang Allah. Mana dengan kasih sayang isteri? Nafikan. Ini namanya nafi. La, nafi, la. Lam, nafi. Nafi sifat. Sifat apa? Inilah. La nafi. Ilaha illallah. Tiada ada kasih sayang pada isteri. Yang ada kasih sayang Allah. Selesai. Begitu juga dengan suami. Lihat dengan kasih sayang Allah pada suami. Soalan, suami itu ada tak kasih sayang? Tak ada. Yang ada kasih sayang Allah pada suami. Yang marah kat suami itu kenapa? Sebab tu ada kasih sayang Allah pada suami. Ada kasih sayang Allah pada isteri. Jadi tolong jaga yang ada ni. Tolong jaga yang kasih sayang Allah ni. Itu maksud dia. Contoh. Jadi kalau misal kata isteri tadi masih tidak faham, masih lagi membentak, marah-marah, maka dia tidak faham bab usul lah. Yang dia marah poligami itu masih nampak laki, nampak lagi isteri, maka dia tidak faham. Ta'adud tu boleh bilang. Sebab tu mana yang saya bawa itu adalah untuk membincangkan bab ini. Keimanan. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka kesimpulannya di sini, kesimpulannya di sini, mari kita buat kesimpulan. Lihat dengan kasih sayang Allah pada suami. Faham Ustaz? Baik, alhamdulillah. Yang penting belajar, tak ada istilah lewat. Yang penting belajar dan mahu. Ya, yang dimarahi itu ciptaan Allah. Tu ciptaan Allah Puan Rohaniza. Jangan salah sebut itu kan orang tak salah faham kan. Yang marah tu Allah. Ya, marah Allah pun boleh direct. Marah kasih sayang Allah.
Marah kasih sayang Allah pada isteri. Memberontak gitu. Nampak? Ya, benar Ustaz Anis. Tolong jaga yang confirm ada tu kasih sayang Allah. Yang tak pasti ada, yang mungkin itu adalah suami. Mungkin ada, mungkin tiada. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ini latihan. Jadi sama. Kalau sama melihat ini dengan ambillah kesimpulan saya buat tentang urusan. Kata lihat dengan kekuasaan ataupun kekuasaan Allah. Ini saya ambil secara khulasah kesimpulan. Lihat dengan kekuasaan Allah pada kejadian seharian, sehari-hari. Maka setiap yang ada tu kekuasaan Allah pada setiap hari-hari yang mendatang. Maka setiap yang berlaku itu melihat dengan kuasa Allah. Maka mungkin kita nak A dapat B. Allahu Akbar. Kita nak B dapat C. Allahu Akbar. Ini kuasa Allah. Jadi duduklah dengan kuasa Allah pada setiap kejadian. Maka di situlah datangnya kita. Bila dah nampak semua dengan kuasa Allah, apa nak buat Ustaz? Sembahlah Allah. Taatlah padanya. Sembah Allah. Takutlah pada Allah. Kerana pada kejadian semua ada kekuasaannya. Nah, itu datangnya sifat kehambaan. Datangnya sifat pengharapan. Nampak? Lihat dengan kekuasaan Allah pada kejadian sehari-hari kita. Setiap hari lihat dengan kuasa Allah. Apa berlaku? Ini kuasa Allah. Berjaya kita meniaga ini berjadi. Dengan kuasa Allah bagi jadi. Allah takdirkan sebaliknya. Mungkin ada masalah hari itu. Dengan kuasa Allah, Allah bagi izin ni. Tak apa ya Allah. Datanglah kita. Jadi datanglah kita sifat penyerahan. Bila semua nampak dengan Allah, penyerahan berlaku. Serah jiwa kita, tawakal kita. Nanti besok kita sambunglah bab ni. Tawakal jiwa itu pada Allah SWT. Right? Nah, benar Ustaz Anis. Allah bagi kita sakit. Itu yang terbaik. Dengan kuasa Allah. Allah berkuasa bagi kita sihat. Tapi kenapa Allah bagi kita sakit hari ini? Sebab ada kebaikan. Bila dengan kuasa Allah, pasti ada kebaikan. Jadi, datanglah sifat kita melatih hati untuk bersangka baik dengan Allah ni. Ini dengan Allah. Kita dengan Allah. Boleh cerita dengan orang lagi ni. Kita tengok kejadian Allah saja ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab kita kait dengan surah Ar-Rum tadi tu, Allah mulakan wa min ayatihi, wa min ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaanku, dengan tanda-tanda kekuasaanku. Jadi everything, setiap single thing, setiap apa yang berlaku, kita nak tengok dengan kuasa Allah. Make sure. Jangan kita pula berkuasa pula. Dia kita yang berkuasa, patut tak jadi macam ni. Mula. Mula. Datang. Bila kita beralih kuasa pada kita. Sedangkan kita ni dengan kuasa Allah. Walaupun nampak kita bergerak, itu digerakkan dengan kudrat dan iradat yang Allah berikan pada kita. Sebab tu datangnya penghambaan, pengharapan. Khair. Jadi kadarnya penyerahan. Benar Ustaz. Itulah dia qada dan qadar. Baik, jadi saya cukup setakat itu. Bimbingan pada malam ni. Tu dia. Kita lewat malam ni. Baik, jadi saya cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Tukar. Baik, insyaAllah. Apakah terasa kita mulia sangat sampai tak boleh Allah nak uji dengan macam-macam? Mantap Ustaz. Ini benar. Hebat sangat kita. Mulia sangat kita. Saya tak sanggup diuji. Saya tak sepatutnya kena begini. Benar tu Ustaz Anis. Inilah penyerahan yang sebenar-benarnya. Ya Allah. Aku layak diperlakukan sebagaimana yang kau mahukan. Kerana aku hanyalah seorang hamba yang akan tunduk pada setiap perkara yang kau datangkan. Khalas. Titik. Pum. Selesai. Baik, insyaAllah saya cukup setakat itu. Perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ini. Sombong punya abah wastakbar. Enggan kita. Sombong kita. Jadi, bagi tak sedap sikit, resah sikit, dah tak suka. Bagi ni mula dah kita nak menentang. Hati-hati. Jangan sampai kita mewarisi sifat iblis. Itu saja. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita pada
siri yang akan datang pada esok hari insya-Allah. Jadi bila hari cuti ni main kuliah perdana je ni, main 2 jam 2 jam. Baik, sebab minta maaf sebab bila kita cerita ni saya tak boleh putus kat macam tu. Dia kena, sebab bila dia tengah sampai dia kena bagi lah. Dia tak boleh terus cut begitu. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah bantu semua yang menonton pada malam ini insya-Allah. Allah berikan kefahaman, Allah istiqomahkan dalam pengajian insya-Allah, dengan harapan kita benar-benar nak hidup dengan kuasa Allah, dengan Allah, supaya hati kita bebas daripada sebarang keraguan, sebarang kerosakan. Hati kita kembali duduk dalam ketenangan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Jadi cukup setakat itu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.